Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 ingin membincangkan tentang isu budaya biadab resepi anak muda berdasarkan tema kami iaitu peranan etika dan peradaban terhadap tanggungjawab sosial. Baiklah, untuk terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama sekali adalah Nazatul Atikah binti Mat Noor, Nabil Isaam bin Nasmi, Tarisame Anak Langkan, Nur Ain Sazwani bin Nur Raskin, Nur Aisyah binti Muhammad Ali, Nur Syafawati Atirah binti Poli, Atik Amila binti Yasin, Nur Syafiqah binti Sapian, Siti Nur Hafiza binti Su'ud, dan saya adalah Muhammad Faris Sazwan. Masalah budaya biadab semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini mendatangkan kebimbangan banyak pihak, terutamanya ibu bapa. Masalah biadab seperti menyebut perkataan lucah, tidak menghormati orang tua, mencarut dan sebagainya semakin kerap digunakan oleh golongan muda, malah menjadi isu yang sangat serius dipaparkan di dada akhbar kebelakangan ini. Oleh itu, kita tidak seharusnya memandang enteng akan masalah tersebut. Terdapat beberapa punca, kesan dan cara menangani berlakunya masalah biadab ini terjadi kepada golongan remaja khususnya. Punca yang menyebabkan tercetusnya sikap biadab dalam diri anak-anak muda zaman sekarang adalah disebabkan oleh pengaruh media massa. Pada zaman sekarang, anak-anak muda lebih banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih mudah terdedah dengan segala pengaruh yang negatif dalam media massa. Buktinya, pengguna media sosial kebanyakannya menggunakan ayat-ayat yang kurang sopan dan tidak senonoh. Hal ini akan menyebabkan generasi muda akan mudah terikut-ikut dan mengaplikasikan budaya tersebut dalam kehidupan seharian. Punca yang seterusnya ialah krisis keluarga yang menyebabkan anak-anak terabai. Hal ini kerana ibu bapa yang sering bertengkar sudah pasti tidak akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Keadaan ini bertambah buruk apabila ada dalam kalangan ibu bapa yang sibuk dengan tugas mereka di pejabat sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka. Akibatnya, anak-anak akan cenderung melakukan perkara negatif, pergaulan bebas dan bermulanya segala masalah sosial yang meruntuhkan akhlak remaja menjadikan mereka biadab. Punca yang terakhir adalah pengaruh rakan sebaya. Mereka sering bergurau dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan kerana menganggap ianya sebagai satu cara komunikasi yang boleh menjalinkan persahabatan yang lebih akrab dan dilafazkan kepada rakan walaupun sekadar bergurau. Tidak dinafikan bahawa rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang individu dalam pelbagai cara seperti perlakuan dan pertuturan. Tuntasnya, penggunaan tutur kata yang tidak sopan akibat terpengaruh oleh rakan sebaya telah mewujudkan budaya biadab dalam diri anak muda. Budaya biadab masih lagi berlaku di negara ini, terutama sekali dalam golongan remaja. Terdapat beberapa kesan negatif sekiranya budaya biadab tidak diatasi. Salah satu kesan budaya biadab termasuklah adab terhadap orang lebih tua semakin pudar. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan ini tidak dididik terlebih dahulu tentang adab-adab yang perlu mereka hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, golongan remaja menggunakan kata-kata kesat ataupun bercakap dengan orang lebih tua secara kasar dan menggunakan intonasi suara yang tinggi. Ini menunjukkan mereka biadab terhadap golongan tua. Oleh itu, peranan ibu bapa sangatlah penting dalam mendidik anak-anak tentang etika dan peradaban dalam kehidupan mereka. Kesan kedua budaya biadab dalam kalangan anak-anak muda ialah tidak disenangi dan dibenci oleh masyarakat. Masyarakat tidak suka dengan sikap anak muda yang biadab kerana mereka bimbang anak-anak mereka akan terpengaruh dengan budaya biadab tersebut. Oleh sebab itu, mereka akan menjauhkan anak-anak mereka daripada bergaul dengan anak-anak muda yang biadab. Kesannya, anak-anak muda yang biadab akan kehilangan kawan dan disisihkan oleh masyarakat sekeliling. Dalam pada itu, kesan budaya biadab anak muda juga menyebabkan imej dan maruah keluarga tercemar. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap biadab menyebabkan masyarakat akan memandang remeh dan serong terhadap sikap tersebut. Budaya ini juga tidak membawa imej yang baik dan menunjukkan akhlak yang buruk kepada remaja-remaja lain. Kesannya, mereka berasa malu dan kecewa dengan masyarakat di luar sana.
Cara menangani budaya biadab dalam kalangan anak muda ialah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memantau perkembangan harian anak-anak. Sebagai ibu bapa, mereka perlu mengetahui dan mengenal pasti latar belakang rakan anak-anak. Hal ini kerana anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Pemantauan ibu bapa terhadap perkembangan anak-anak seharian dapat memastikan anak-anak mereka tidak mudah terjerumus dalam melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Selain itu, cara mengatasi sikap biadab dalam kalangan anak muda ialah ibu bapa memberikan didikan agama secukupnya. Kerana ibu bapa amatlah penting bagi membentuk dan mendidik mereka menjadi insan yang baik. Contohnya, ibu bapa menggalakkan anak-anak mengikuti kelas kifayah bagi yang beragama Islam dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Kesannya, ia dapat membentuk sahsiah diri dan akhlak yang baik serta tahu menghormati orang lain. Budaya biadab juga dapat diatasi melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah, khususnya dalam subjek pendidikan Islam, pendidikan sivik dan kewarganegaraan, dan pendidikan moral. Daripada aktiviti tersebut, guru mampu menerapkan etika-etika baik yang patut diamalkan serta memberi tunjuk ajar yang baik bagi membentuk sikap positif para pelajar. Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan. Akan tetapi, apa yang lebih penting, ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keuntuhan akhlak di kalangan remaja ini. Dengan erti kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama daripada pihak ibu bapa, nescaya gejala ini sangat sukar untuk diatasi. Baiklah, setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.